وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها المسلمات أخوات الإيمان أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik. Suara okey eh? Mak Syarifah, suara okey? Okey, alhamdulillah. Baik. Jadi kita pada petang ini insya-Allah kita akan terus menyambung siri bacaan tafsir kita di mana kita berada pada surah Yusuf, dan pada petang ini kita menyambung bahagian akhir iaitu bermula daripada ayat 93. Jadi surah Yusuf ayat 93. Ya, baik. Baik, insya-Allah. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Baik. Kata Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan tentang perkataan Yusuf kepada saudaranya ketika kedatangan saudaranya kali kedua ke bumi Mesir, dan ketika mana mereka ingin pulang setelah pendedahan diri Nabi Allah Yusuf berlaku. Maka adik-beradiknya pada masa itu sudah mengakui dan sudah mengetahui bahawa menteri perbendaharaan di Mesir yang mereka temui, yang mereka mengharapkan belas ihsan kasih menteri itu untuk mendapatkan bekalan makanan adalah merupakan adik mereka iaitu Yusuf alaihi salam. Jadi setelah hal itu terdedah, maka apa kata Nabi Yusuf ketika mana mereka ingin pulang? Izhabu biqamisi hadha. Pergilah kamu dengan bajuku ini, kata Yusuf kepada saudaranya. Fa'alquhu ala wajhi abi, maka letakkanlah baju ini ke atas wajah bapaku. Ya'ti basira, maka akan datanglah kembali penglihatannya. Kita ketahui bahawa Nabi Allah Yaqub alaihi salam, apa yang berlaku kepada baginda adalah matanya buta. Menangis kerana apa? Kerana baginda terkenang ataupun menyedihi kehilangan anaknya iaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Ya. Baik. Wa'tuni bi ahlikum ajma'in, dan perintah Nabi Allah Yusuf supaya semua keseluruhan daripada apa tu? Ahli keluarga Yusuf ini diminta untuk dibawa masuk ke bumi Mesir. Okey. Inilah yang disebutkan ataupun inilah yang diminta oleh Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudaranya. Baik. Ayat 93 ni kita bincang sedikit sebelum kita lanjutkan kepada ayat yang lain. Al-Hasan al-Basri ataupun seorang ulama tafsir, guru ataupun murid kepada Ibnu Abbas, beliau menjelaskan bahawa perkataan ini juga disokong oleh para ulama lain seperti Ibnu Juraij, menyatakan bahawa jarak antara keduanya iaitu Yaqub dan Yusuf adalah telah berpisah selama 80 tahun. Ini yang pernah saya sebutkan pada awal kuliah dahulu, bahawa tempoh perpisahan antara Yusuf peristiwa dibuang ke dalam telaga itu dengan pertemuan kembali
bersama dengan Yaqub, ayahnya Yaqub alaihi salam, tempohnya itu adalah selama 80 tahun. Demikian pendapat Al-Hasan dan juga Ibnu Juraij. Baik. Dalam ayat yang kita bacakan pada ayat yang ke-93 tadi, ada satu keajaiban apabila kita baca Nabi Yusuf minta supaya adik-beradiknya ini meletakkan bajunya ke wajah ayahnya Yaqub, ya'ti basira, dan akan datanglah kembali penglihatannya. Baik, daripada ayat ini sudah pasti ia merupakan satu kelebihan ataupun satu mukjizat, ya, mukjizat kenabian yang berlaku dalam peristiwa ini, kerana tidak ditemukan pada peristiwa-peristiwa yang lain yang mana Nabi Yusuf alaihi salam ini terkenal dengan satu mukjizat, iaitu merawat orang buta, ya. Melainkan kita pernah dengar mukjizat ini berada pada Nabi Isa alaihi salam, ya. Nabi Isa ini boleh menyembuhkan penyakit buta, okey, dia boleh menyembuhkan penyakit kusta. Jadi pada hayat Nabi Isa alaihi salam, ini sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, pada hayat tersebut berlakunya beberapa situasi, fenomena, iaitu berlakunya perkembangan ilmu perubatan yang amat mendadak. Jadi pada masa itu, sesiapa yang mempunyai kemampuan, kehebatan dalam ilmu perubatan ini didewakan, okey, diangkat, menjadi satu kita kata satu tunjang, satu paksi kepada masyarakat. Dengan demikian Allah mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, ya, boleh merawat orang buta, boleh juga dalam masa yang sama merawat penyakit kusta, ya. Janganlah kita memahami cara rawatan ini sekadar Nabi Isa duk pegang mata sembuh, pegang mata sembuh. Jadi kalau macam tu orang akan kata sihir pada zaman tersebut, ya. Tetapi Allah mewahyukan satu ilmu perubatan juga. Mungkin kaedahnya adalah kaedah yang sama dengan kaedah perubatan, tetapi Nabi Isa boleh menemukan how to treat masalah buta, penyakit buta. So ilmu itu dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia punya operation macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, ada kaedahnya. Dan bila orang pergi rawatan mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Isa AS, maka orang itu sembuh daripada butanya. Begitu juga penyakit kusta, ya, sembuh daripada penyakit kustanya dengan Nabi Isa, dengan cara perubatan Nabi Isa AS yang merupakan mukjizat baginda. Demikian hadirin mati Allah sekalian, sehingga Allah mewahyukan ataupun Allah memberikan kelebihan mukjizat, Nabi Isa mampu mengubati orang yang mati, ataupun dengan kata lain mampu menghidupkan orang yang mati, dan ini merupakan mukjizat yang maklum, kita ketahui, ya. Tuan-tuan, ini mustahil, ini perempuan sekalian, ini mustahil, tetapi kejayaan paling besar seseorang dalam ilmu perubatan adalah apabila dia boleh menghidupkan orang mati. Ini apa saya kata, benda ni mustahil, tetapi inilah pencapaian tertinggi bagi seorang ahli perubatan. Tetapi ianya hanya dicapai oleh seorang sahaja daripada kalangan manusia, dan itulah orangnya merupakan Nabi Isa alaihi salam, ya, yang mana dihidupkan itu biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, ya. Baik, sebahagian pendapat para ulama menyatakan mukjizat itu akan kekal pada Nabi Isa alaihi salam ketika mana ia turun kembali ke bumi nanti. Jadi ketika Nabi Isa turun ke atas muka bumi ini, baginda lah ahli perubatan yang paling hebat atas muka bumi ini. Ini dia. Jadi wallahu alam, kita sama ada kita sempat berada pada zaman tersebut ataupun tidak, kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita sambung. Walamma fasalatil 'ir, ya, qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Yaqub berkata kepada anak-anaknya yang tinggal di Palestin, yang tinggal di rumahnya, yang tidak pergi ke Mesir, kerana sebahagian sahaja yang pergi. Ketika mana anaknya yang pergi ke Mesir itu dalam perjalanan pulang semula ke rumah mereka di Palestin dengan membawa baju Nabi Allah Yusuf anaknya, kata Nabi Yaqub, inni la ajidu riha Yusuf, sesungguhnya aku mendapati atau aku dapat mengesan, menghidu bau Nabi Allah Yusuf. Ini kekuatan
ikatan hati yang diberikan oleh Allah kepada seorang ayah, iaitu Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Laula an tufannidun, ya, kata Nabi Allah Yaqub, ya, sekiranya kamu tidak menuduhku sebagai orang yang telah rosak akalnya. Nabi Yaqub that time sudah tua, umurnya sudah banyak. Bila dia bercakap macam tu, nanti sebagian anaknya akan kata, gila dah ayah kita ni. Itu dia. Dia meratapi kehilangan anaknya Yusuf sampai jadi tak betul. Mungkinlah anak beranaknya ataupun anak-anaknya itu ada sebahagian yang berkata begitu. Dengan demikian Nabi Allah Yaqub kata, laula an tufannidun. Kalaulah kamu tidak menuduhku hilang kewarasan. Tapi aku cakap, aku dapat menghidu bau Yusuf. Anak-anak dia kata, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Keluarganya berkata atau anak-anaknya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar berada dalam kekeliruan atau kesesatan yang dahulu. Maksudnya apa? Kita terjemah bahasa kita lah. Anak-anak Nabi Yaqub kata, sudah-sudahlah tu ayah, tak habis-habis lagi, dia kata. Begitulah cerita dia. Sudah-sudahlah, Yusuf tak ada dah. Jangan dikenang-kenang, barang yang lepas jangan dikenang. Kalau dikenang, lupa dah saya lirik lagu tu, Piramli. Tapi yang sambung tu sambung dalam hati je lah. Ada yang suara sedap-sedap sini saya tahu, tapi simpan dalam hati lah. Jadi inilah kata-kata anak-anak Nabi Yaqub ataupun adik-beradik Nabi Yusuf. Sudah-sudahlah gitu. Perempuan sekalian, cerita ni dah berlaku lama sejak daripada mereka menganiaya Yusuf dulu. Sudah berpuluh tahun sejak daripada mereka membuang Yusuf dalam telaga. Setakat ini kita baca, tidak ada lagi rasa simpati ataupun rasa penyesalan terhadap oleh sebahagian adik-beradik Yusuf terhadap apa yang mereka dah buat kepada anak adik-adik mereka, iaitu Yusuf. Ia memberi satu pengajaran dan gambaran bila mana seseorang itu sudah mempunyai hasad dan dendam, dia boleh melakukan sesuatu di luar batas ihsan seorang manusia. Ya. Ada orang kena sihir, mati perempuan sekalian. Mati. Ya. Pergi hospital, pergi apa, cakap tak ada sakit apa, tapi dia yang menderita. Ya. Sampai mana? Sampai mati. Kita pun terfikir, kita kata marah macam mana pun, dengki macam mana pun, geram macam mana pun, takkanlah buat orang ni sampai jadi tahap gini. Kan? Kadang-kadang dia rosakkan satu keluarga. Ya. Benci pada pasangan. Dalam surah Al-Baqarah, Allah menceritakan sendiri antara sihir paling kejam yang paling digemari oleh iblis adalah yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, memisahkan pasangan antara lelaki dan perempuan. Suami tak ada masalah, perempuan tak ada masalah, dua-dua baik, tengok antara satu sama lain rasa benci. Begitu, tak ada sebab, tak memasal orang kata. Jadi antara punca dia adalah Allah sendiri nyatakan sihir. Ia adalah kerana gangguan ataupun kita kata kerana perbuatan-perbuatan manusia yang menggunakan jin-jin yang kafir ini untuk melunaskan rasa hati mereka. Itu sebab dendam, hasad. Apa dia al-hasad? Nabi SAW pun ada sebut, iyyakum wal hasad. Maksud kata Nabi, jauhilah ataupun peliharalah diri kamu daripada al-hasad. Al-hasad ini adalah rasa iri hati, rasa cemburu, yang mana kita inginkan apa yang ada pada orang lain itu hilang. Sampai ke tahap itu. Dia bukan rasa marah saja, geram saja, begitu, tidak. Tapi dia nak, bahasa kita, aku tak dapat, kamu pun tak dapat, begitu. Sebab itu ini satu rasa ataupun satu keadaan yang luar biasa lah, di luar batas kita katakan nilai hati seorang manusia. Kejam kalau kita tengok begitu, ya. Baik. Sebab tu Piramli buat cerita hidup, tuan-tuan, perempuan sekalian. Abdul Wahab dengan Abdul Wahab tu kan, macam mana dia boleh buat adik dia begitu? Adik dia, kalau kita kenang balik dulu kecil-kecil, main sekali apa semua, jadi boleh balah, boleh bergaduh sampai ke tahap itu. Hasad, dendam dalam jiwa, dalam diri. Allah melanjutkan kisah ini
ayat 96. Falamma an ja'al bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira. Jadi pulanglah anak Nabi Yaqub yang bertemu dengan adik mereka Yusuf tadi tu, ya, mereka pulang dan sampai ke mana? Sampailah ke rumah mereka balik, rumah Nabi Yaqub. Bila datang betul dia letakkan baju Nabi Allah Yusuf itu ke atas wajah ayahnya Yaqub, fartadda basira, kembalilah serta merta akan basira, penglihatannya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lalu Nabi Yaqub berkata, adakah tidak aku telah berkata atau mengkhabarkan kepada kamu, sesungguhnya aku mengetahui daripada Allah apa yang kamu semua tidak ketahui. Demikian ayat wahyu. Perempuan sekalian, perempuan jangan cakap macam ni. Kita veteran, kita walaupun mak, jangan cakap aku mengetahui dari Allah apa yang kalian tak tahu. Itu ayat wahyu. Ya, aku mengetahui daripada Allah. Sebab tu tak ada orang pada hari ini dia boleh mengaku yang mana dia dapat ilmu langsung daripada Allah Ta'ala. Dan cerita saya dapat satu zikir. Dapat mana zikir ni? Saya tanya ustaz semua, ustaz kata tak ada dalam hadis ni. Oh tak, saya dapat direct daripada Allah Ta'ala. Jangan yang beramal dengan apa yang didapati daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana bagindalah orang yang paling mengetahui sesuatu daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Kadang orang kita ni lebih pada orang. Duk alam gaib ni macam-macam, tangkap jin, ikat jin. Dia ingat jin tu apa? Kawan dia ke apa? Kan? Macam-macam kalau kita dengar. Oh, saya boleh, tak apa. 5 ekor ni saya tangkap contoh. Dan saya buang tempat lain dan sebagainya. Ada satu peristiwa puan sekalian. Ingat tak kisah di mana Nabi SAW berhijrah ke Taif? Orang Taif tak terima, lempar Nabi dengan batu, Nabi cedera parah. Sampai Nabi berlindung di satu tempat, kemudian jumpa seorang hamba nama Adas tu. Siapa pergi haji umrah tu kan kadang-kadang pergi Taif kan dia bawa satu masjid Adas. Adas ni Kristian, asal Iraq. Jadi dia tahulah nama apa ni? Dia tahulah kisah Nabi Yunus dulu. Jadi Adas ni dia teman Nabi. Bila dia teman Nabi, dia dengar Nabi baca bismillah masa nak makan. Dia terkejut. Dia kata, mana kamu dapat tahu kalimah ni? Kan? Mana dapat tahu? Sebab apa Adas ni tahu kalimah bismillah? Sebab dia agama terdahulu, dia bukan musyrikin. Lepas tu Nabi tanya, Adas kamu ni asal daripada mana? Jadi Adas cakaplah satu tempat di Iraq. Nabi kata itu tempat asalnya saudaraku Yunus bin Matta, Yunus alaihi salam. Nabi yang ditelan ikan. Terkejut Adas ni. Dia kata, mana kamu tahu tentang dia? Tu Nabi kata, dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang Nabi seperti mana aku diutuskan. Ataupun Nabi kata balik, aku adalah seorang Nabi seperti mana Allah mengutuskan ia. Terkejutlah Adas ni. Demikian. Lepas tu Nabi melanjutkan perjalanan apa semua. Bila Nabi lanjut perjalanan tu, masa Nabi masuk ke kota ke kota Mekah, masa Nabi masuk ke kota Mekah, sebelum Nabi masuk ke kota Mekah, Nabi membaca ayat Al-Quran. Allah datangkan sekumpulan jin. Boleh baca dalam surah Jin. Allah datangkan sekumpulan jin datang mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Bukan Nabi bercakap dengan jin. Kan? Orang kita buat buku Siri bercakap dengan jin. Orang boleh bercakap dia dengan jin. Tak, Nabi tak bercakap. Nabi baca Al-Quran, Allah mendatangkan sekumpulan jin pergi dengar Quran tu. Bila jin ni datang dengar Quran ni, dia tahulah ini bukan kalam biasa-biasa. Dan jin ni masuk Islam. Jin ni menerima kebenaran dan dia pulang jumpa kaum dia dan dia cerita dengan kaum dia, lalu kaum dia masuk Islam. Adakah Nabi tahu peristiwa ni? Nabi tak tahu. Sehinggalah apabila
Allah Azza wa Jalla menurunkan surah Al-Jin, ya, dan satu ayat daripada surah Az-Zumar, tak silap saya, ataupun Az-Zukhruf, tapi ayat surah Jin tu confirm, mengkhabarkan tentang bahawa wahai Muhammad, tadi kamu duk baca Quran apa begini, kami datangkan, Allah datangkan sekumpulan jin mendengar bacaan. Nampak tak? Maknanya peristiwa tu tak ada pun kita kata siri Nabi duk bercakap dengan jin ke, Nabi pergi, tak ada. Nabi hanya baca Al-Quran, Allah datangkan jin secara dalam keadaan Nabi tidak menyedarinya. Gitu. Dengan demikian, ya, masuk Islam lah sekumpulan jin tadi. Begitulah, ya. Baik. Kita sambung. Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in. Lalu anak Nabi Yaqub yang datang daripada Mesir tadi jumpa Nabi Yusuf, bawa baju Yusuf, dia cerita segala apa yang telah berlaku sepanjang perjalanan dan pertemuannya dengan Yusuf di bumi Mesir. Di sinilah penyesalan berlaku. Terbukti salah. Ada orang buat salah, tahu dia salah, dia mohon taubat, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ada orang buat salah, tak sedar-sedar, sehinggalah dia dibongkar akan kesalahannya, baru dia sedar. Ada orang buat salah, tak mengaku salah, lagi dahsyat. Okay? Tak mengaku salah, confident dia tidak bersalah, macam-macam lah. Okay? Baik. Tetapi bagus anak-anak Nabi Allah Yaqub, mereka akhirnya menyesali perbuatan mereka. Ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana, tolong mohon ampun untuk kami daripada zunubana, daripada dosa-dosa kami, inna kunna khati'in, sesungguhnya kami daripada kalangan orang yang melakukan kesalahan. Apa yang selalu kita ucapkan kepada orang-orang lain, hadirin mati Allah sekalian, ya, kawan kita nak pergi haji, family kita nak pergi haji, umrah, kita pesan apa? Tolong doakan saya, kan? Betul tak? Tolong doakan saya. Doa apa? Saya pun selalu juga orang sebut macam tu, tolong doakan saya. Jadi saya kata, doa apa? Doa apa, Puan? Doalah saya ni panjang umur, murah rezeki. Dua tu biasa. Panjang umur, murah rezeki. Baik. Mohonlah satu doa yang paling baik. Ustaz nanti nak pergi umrah, kan, tolong doakan Allah ampunkan semua dosa-dosa saya. Sampai ke hari ni saya tak pernah dengar lagi ada orang minta doa demikian. Tak ada. Ustaz minta tolong doakan nanti depan Kaabah, minta Allah ampunkan dosa-dosa akak, ya. Tak ada seorang pun saya dengar begitu. Mungkin kita takut Ustaz tanya balik, Allah tak, apa dosa akak dah buat ni teruk sangat. Tak mesti begitu. Perempuan sekalian, kisah Uwais Al-Qarni, masyhur kisah ni. Seorang yang hidup di zaman Nabi tetapi tidak berkesempatan bertemu dengan Nabi, ya, tapi Nabi Allah wahyukan, Nabi cerita tentang Uwais Al-Qarni kepada para sahabat. Nabi kata, kalau kamu jumpa dia, kamu minta doa pada dia. Minta dia doakan kamu, bukanlah minta doa pada dia, maksudnya tolong bagi tahu supaya dia doakan untuk kalian kepada Allah. Dia datang daripada Yaman, sebab tu masa zaman Umar, bila ada rombongan daripada Yaman datang ke Mekah, Umar akan kata, afikum Uwais, adakah di kalangan kamu seorang bernama Uwais? Adakah di kalangan kamu seorang bernama Uwais? Kata Umar, kata rombongan tu tak ada. Sampailah satu hari, dia kata, ada salah seorang daripada kami nama Uwais. Umar confirmkan dia ni Uwais Al-Qarni yang Nabi maksudkan. Kemudian Umar minta kepada Uwais supaya, apa Umar minta? Umar masa ni khalifah. Umar kata, wahai Uwais, Nabi telah mengkhabarkan kepadaku tentang mustajabnya doamu. Maka mohonlah kepada Allah supaya Allah mengampunkan segala dosa-dosaku, kata Umar. Umar tak minta panjang umur, Umar tak minta murah rezeki, apa lagi, ya. Umar tak minta benda lain. Umar tak minta, Umar khalifah. Wahai Uwais, doalah kepada Allah supaya aku bertahan sepenggal lagi. Lagi tak ada. Lagi tak ada. Ampunkan dosa-dosaku, kata Umar.
Uwais pun doa kepada Allah Azza wa Jalla. Umar tanya kepada Uwais, wahai Uwais, kamu nak pergi mana? Dia kata, aku nak meneruskan perjalananku ke Kufah. Rupanya nak pergi Iraq. Umar bagi surat, tulis surat. Surat ni nanti kamu bagi kepada gubernur di Kufah. Dia akan memberikan kamu layanan istimewa. Kebajikanmu sepanjang berada di Kufah akan dipelihara. Uwais Al-Qarni ditolak semua tawaran daripada Umar. Kenapa, puan-puan sekalian? Dia satu orang yang dia tak suka kepada perhatian. Dia orang yang dia macam ustaz-ustaz lah. Ada ustaz ni dia kat mana pun kita nampak dia ustaz. Contoh lah. Kat mana pun kita nampak dia ni masuk mall ke, jogging ke, kopiah dia tak tanggal lah. Memang ustaz betul ni. Kan begitu. Dari segi penampilan lah. Kan. Ada orang ni dia bagus, ustaz contoh. Tapi dalam komuniti masyarakat ni kita tak nampak pun dia ustaz, macam orang lain sembang macam biasa gitu. Tapi dia berilmu lah, orang yang baik, orang yang saleh. Itulah macam-macam lah. Ada ustaz dia marah tak panggil dia ustaz. Kan. Ada ustaz tak kisah nak panggil dia bro pun tak apa. Janji bila kita sampaikan kebaikan, kita sama-sama terima lah. Gitulah. Saya hadirin mati Allah sekalian, bila kita bercampur kadang-kadang dengan orang awam, dulu masa saya belajar, masa first saya balik, saya kurang bercampur dengan orang awam. Ramai kawan-kawan kita, ustaz-ustaz belaka anak enta begitu je lah. Tapi lama-lama bila kita dah duduk beli rumah apa semua, duduk dengan residen, kawan-kawan setaman ni, kita kawan dengan orang-orang yang background ni bukan ahli agama. Macam puan-puan sekalian, sembang macam-macam bidang. Tetapi hadirin mati Allah sekalian, saya suka nak bawa pengalaman ni bahawa sebenarnya ramai orang-orang yang berilmu sebenarnya. Walaupun mereka tidak nampak background agama pada diri mereka. Maksudnya apa? Mereka ni orang baik. Tapi orang yang jaga agama mereka, tapi bukan title, tidak bertitle. Tetapi Masya Allah, ya, infak mereka banyak, wakaf mereka banyak, dan sebenarnya mereka juga mempunyai ilmu yang mana mereka kadang-kadang tidak zahirkan. Ada kadang-kadang bila kita bersembang, rupanya mereka ni kuat membaca. Kuat membaca, dan bila mereka tahu kita ni ahli agama yang boleh duduk lepak dengan mereka, banyaklah soalan-soalan yang mereka tanya. Dengan demikian, baik, insya-Allah. Sajalah saya kongsi. Baik. Hadirin mati Allah sekalian, jawapan Nabi Allah Yaqub, qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Yaqub berkata, aku akan memohon ampun bagi kamu kepada Tuhanku, sesungguhnya ia Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik. Akan di sini dibahaskan oleh para ulama. Kenapa Nabi Yaqub kata aku akan memohon ampun? Ini kerana Nabi Yaqub menunggu waktu paling mustajab untuk memohon pengampunan daripada Allah. Siapa tahu? Bila? Satu soalan. Siapa nak jawab? Untuk memastikan kita semua tidak terlelap. Jadi saya tanyalah. Ya. Siapa nak jawab? Bilakah waktu paling mustajab untuk memohon pengampunan khusus? Siapa ada jawapan? 2/3 malam. 2/3 malam. Ada jawapan lain? Sila. Mana ni? Lelap belaka dah ni. Dia ada satu jawapan je ke Ustaz? Ada satu jawapan spesifik. Satu je? Ya. Macam banyak jawapan tu, tak boleh nak berkeluar tu. Ada satu waktu khusus Allah jadikan sebagai tempat memohon pengampunan. Pengampunan itu spesifik. Arafah? Masa wukuf?
Arafah masuk wukuf, terbangun tengah malam lagi. Mungkin Terbangun Ustaz lepas azan, selepas azan. selepas azan lagi. Ketika hujan lebat. Ketika hujan lebat lagi. Belum salam. Sebelum salam. Hari Jumaat Ustaz. Hari Jumaat. Hari Jumaat, Masya Allah. Lagi. Malam raya Ustaz. Banyak walai. Ini jawapan yang kita mahukan Puan Zainab. Malam raya. Tapi belum tepat. Ya Allah Ustaz. Apabila kita rasa betul-betul menyesal, Rasa betul-betul menyesal. Bila terenaya Ustaz. Bila teranaya. Teranaya ni kita doa mazlum, orang yang dizalimi. Okey. Okey. Okay. Belum azan subuh. Sebelum azan subuh. Siapa jawab tadi? Saya. Puan Tengku. Masya-Allah. Ya. Puan Tengku. Pengasas kepada kelas ini ya untuk maklumat semua. Masya-Allah. Okey. Baik. waktu sahur Ustaz. Ya, inilah jawapan terakhir yang terus tepat jawapan dia. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Gigi. Congrats. Ya. Baik. Sahur. Okay. Tetapi jawapan yang puan-puan bagi semuanya adalah jawapan-jawapan yang betul, iaitu jawapan-jawapan yang Allah jadikan masa terbaik untuk berdoa. Tetapi khusus kepada doa memohon pengampunan dosa. Okey? Ini Allah jadikan pada waktu sahur. Waktu kita bersahur. Allah Walaupun bukan Ya. bulan walaupun puasa Ustaz. walaupun bukan bulan Ramadan. Apatah Kita lagi. tak dikira sebagai 2/3 malam ke Ustaz macam jawapan yang salah seorang tadi tu? 2/3 malam ni dia panjang masa tu. Oh, betul dikatakan Tempoh tu. orang. Ya, betul. Umum. Tetapi kenapa kita kata waktu sahur? Okey, kerana dia ada dalil Al-Quran wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon pengampunan ketika waktu sahur. Baik, apa dia waktu sahur ini? Waktu sahur ini adalah penghujung malam. Itu waktu sahur. Ya, waktu penghujung malam yang mana dia masuk dalam bahagian 1/3 akhir malam. Itulah waktu sahur. Nabi SAW menyatakan, Innallaha rabbuka wa ta'ala yanzilu ila sama'i dunya. Pada waktu itu Allah turun ke langit dunia. Jangan fikir lebih macam mana Allah turun, tetapi itu yang Nabi SAW sebutkan. Allah turun ke langit dunia. Okey? Saya sehingga ke hari ini saya tidak ada definisi yang tepat apakah langit dunia walaupun dia disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW. Ada para ulama menyatakan langit yang kita tengok ini, langit yang kita dapat lihat tetapi nabdi boleh sampai ke situ. Okey, langit yang kita lihat berwarna biru, apabila dilihat daripada luar angkasa, luar bumi ini, luar graviti, kita akan nampak warna hitam. Adakah itu langit dunia? Wallahu alam. Tak ada siapa yang mengetahui. Tetapi Allah turun ke langit dunia pada 1/3 akhir malam khusus di waktu sahur untuk mendengar permohonan pengampunan hamba-hambanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saya yakin ya audiens kita pada hari ini yang ada di sini semuanya jenis yang bangun awal. Okey. Jadi mungkin paling lewat pun 5:30 kita dah terbangun dan sebagainya. Itu adalah waktu paling mustajab sebenarnya untuk memohon pengampunan, dan waktu itulah yang Nabi Yaqub akan gunakan untuk mohon pengampunan kepada Allah ke atas dosa yang dilakukan oleh anak-anak baginda. Baik. Okey. Ada soalan? Kalau begitu Ustaz, saya kena puasa selalu lah Ustaz ya. Bila bangun sahur kita minta ampun. Puasa macam biasa je lah. Time-time kita puasa tu macam hari ni kan, hari ni orang yang dah biasa puasa. Air putih. Jadi apa tu dia punya waktu tu gunakanlah untuk mohon pengampunan. Sebab itu kalau kita tengok bulan puasa, kalau kita puasa, bila maghrib ni kita mohon kita mohon permohonan, permintaan kita kepada Allah. Hajat kita. Okey, hajat-hajat kita mohon doa.
Tapi kalau waktu sahur ni kita akan gunakan untuk mohon pengampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Itu khusus masa yang Allah beri kepada kita. Okey, insyaAllah. Puasa je kan Ustaz? Ya, Tak semestinya hari yang kita puasa, tapi masa tu. tak mesti. Tapi dia mesti waktu sahur. Waktu sahur ni apa? Waktu yang dikhususkan untuk sahur tu. Maksudnya hujung malam. Hujung malam. Imsak. Jangan kata imsak tu Ustaz. Dia kata waktu imsak tu Ustaz. imsak bukan imsak ni subuh. Imsak subuh. Imsak bukan 10 minit seperti mana yang keluar kat TV tu. Ya, okey. Ya, imsak tu maknanya menahan diri, dan imsak yang sebenar adalah subuh lah. Bila azan tu kena imsak, kena tahan diri daripada makan dan minum. Ya, that's why tahajud yang dibuat di penghujung malam itu lebih afdal kan? Yes. Tahajud pun Nabi suka kita buat semakin menghampiri ke penghujung malam. Masya-Allah. Dan di situ juga kemuncak malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar juga malam yang bumi paling sempit dipenuhi malaikat adalah penghujung akhir malam. Itu dah. Tapi kita ni ialah kita sahur kita tu kan. Pukul 5 kita dah berhenti solat, macam rugi pula. Sebenarnya kita ambil masa makan tu sampai dekat sejam. Masuk waktu subuh tu kadang 5.50. Pukul 5 berhenti dah makan. Kan 50 minit duk makan, sembang. Saya 10 akhir malam kita jadi imam kan Masjid Surau kan. Memang itulah dia punya rutin tu. Lepas tu kadang-kadang saya lewat kan. Saya lewatkan habis 5 suku apa semua sempat, insya-Allah. Baik. Okey, kita sambung. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. Jadi akhirnya Nabi Yaqub buat keputusan untuk bergerak daripada Palestin ke bumi Mesir untuk bertemu dengan Yusuf alaihi salam. Yaqub tidak datang seorang. Yaqub membawa sejumlah, dalam satu riwayat 80 ahli keluarganya masuk ke bumi Mesir. Okey, baik. Okey. Kita back previous balik. Di sinilah bermulanya sejarah bagaimana Bani Israel boleh wujud di Mesir. Kan kita baca kisah Nabi Musa tu, kisah Bani Israel kan, kasta antara warga Mesir dengan Bani Israel. Bani Israel diletakkan sebagai kasta bawahan ketika zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa alaihi salam. Yang macam mana sejarahnya boleh ada? Inilah sejarahnya. Kerana Nabi Yaqub datang bersama dengan keluarga Bani Israel daripada Palestin masuk ke bumi Mesir. Tatkala ia masuk berjumpa dengan Yusuf, berpelukan eratlah mereka. Yusuf merangkul ataupun memeluk ayahnya, kedua ibu bapanya, dan Yusuf kata, masuklah kamu ke negeri Mesir ini, insya-Allah dengan izin Allah kalian akan selamat. Ya, baik. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْأَرْشِ وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. Dan ia telah menaikkan kedua ibu bapanya ke atas singgah sana, ya, tempat terhormat bagi seorang yang mempunyai jawatan di negeri Mesir. Dan Yusuf berkata, ya, وَقَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, ya, dan mereka semuanya merepahkan dirinya lalu sujud kepada Yusuf. Boleh ya? Sujud. Baik, puan-puan dan Allah sekalian, bermula daripada zaman Rasulullah ataupun syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilarang untuk kita sujud kepada manusia. Betul. Sebelum daripada itu, ianya dibenarkan. Kenapa dia dibenarkan? Baik, kita tidak ada jawapan yang tepat, tetapi kita boleh memberikan pendapat. Apakah pendapatnya? Allah sendiri memerintahkan kepada malaikat supaya sujud kepada Adam alaihissalam. Sujud. Okey. Iblis yang tak pasal pergi cari sebab. Iblis ni cari sebab je. Allah tak panggil dia untuk tengok macam mana Allah cipta Adam. Tapi dia dengar, dia saja nak pergi. No invitation. Allah tak ada jemputan, tapi dia pergi. Bila dia pergi dah siap, dia nak belah. Iblis tak boleh Allah suruh sujud dulu. Wallahu alam.
Kerana Allah kata wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah kata aku telah meniupkan kepada Adam itu sebahagian daripada roh aku. Apa yang kita faham? Wallahu alam. Allah kata Allah tiup sebahagian roh Allah ke atas kepada Adam. Dan daripada roh Adam yang ada dalam jasad Adam itu Allah tepuk belakang Nabi Adam ni. Okey, apa jadi? Keluarlah keseluruhan roh-roh zuriat Adam daripada sulbinya. Bertabur, macam apa tu? Macam bubble. Air bubble. Bukan air bubble. Boleh tokek bubble ada sini. Bubble ke apa namanya? Bubble ke apa? Jelly ball. Macam buah tasbih lah kan, ataupun manik-manik yang bulat tu kan, dia jatuh melantun atas tile. Macam tu lah. Macam tu lah keluarnya zuriat ataupun roh-roh zuriat Adam alaihi salam. Baik. Pernah dengar cerita ni? Tak pernah dengar? Tak benar ke? Tak pernah dengar. Kita dengar lah yang Roh kita ni ada lama dah. Sebelum kita ke alam rahim tu, kita alam roh tu dah lama hidup. Kita dah buat perjanjian dengan Allah Ta'ala. Siapa ingat? Belum mahfuz dia Ustaz. Ingat yang tu tahu, tapi yang bertaburan tu tak pernah dengar. Ya, ada hadisnya. Ya, ada hadisnya bertaburan lah. Di situlah Adam nampak roh Daud. Nama ayah puan akak Daud. Ya? Ya, bukan roh ayah akak. Roh Nabi Daud. Ayah kan nama Daud juga. Di situlah Nabi Adam nampak roh Daud yang pernah saya ceritakan tu. Rohnya bercahaya, bersinar. Sampai Adam tertanya, ni roh siapa? Ni siapa? Tu Allah kata, ini anakmu Daud. Oh, Nabi Adam terpegun melihat rohnya. Itu yang Adam tanya tu. Siapa ingat cerita ni? Adam tanya berapa usianya hidup. Allah kata 60 tahun. Oh, Adam kata, Allah sayangnya, takkanlah macam ni punya roh hebat 60 tahun je hidup. Itu yang Adam hadiahkan 40 tahun kepada Daud. Menjadikan umur, kan Nabi Daud meninggal 100 tahun. Jadi Adam tu yang asal umurnya 1 hari akhirat ataupun 1000 tahun dunia, itu usianya jadi 960 tahun sahaja. Betul? Yang reservekan untuk Nabi Daud. Ya kan, lepas tu malaikat maut Israel pun datang, malakul maut datang kepada Nabi Adam nak cabut nyawa 960 tahun. Adam dah komplit dah hidup di dunia. Adam marah, dia kata, apa pasal mari awal? Too early, dia kata. Too early. Awal sangat ni, mubakiran, jikta mubakiran, dia kata. Datang awal sangat ni. Kan, aku ada 40 tahun lagi ni hidup ni. Dia lupa. Lupa. Itu yang Nabi cakap. Adam lupa, maka zuriatnya juga lupa. Lupa tak kita? Nasi. Lupa, cuba tanya kelas 4 siri lepas. Baik. Adam lupa, maka zuriatnya juga lupa. Adam melakukan kesalahan, maka zuriatnya juga melakukan kesalahan. Itulah yang terjadi kepada kita. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Okey. Jadi tak ada siapa pun boleh jawab hakikat roh kita kerana Allah tidak pernah mengkhabarkan kepada makhluk mana-mana makhluknya tentang roh. Ada beberapa pengkhabaran sahaja. Ketika hari kiamat, Allah bangkitkan kita semula dengan cara yang bukan dengan proses seperti mana kita dilahirkan. Okey? Allah cipta kita ini dengan proses kelahiran, proses kehamilan. Tetapi ketika Allah bangkitkan kita semula ketika hari kiamat, Allah membangkitkan dengan cara fast track. Tak perlu lagi 9 bulan kandungan apa, fast track, kira hidup balik sebiji jasad. Masuklah balik roh ke dalam jasad kita waktu tu. Mana waktu kita mati, roh tak duduk dengan jasad. Saya pernah bacakan hadis kepada kita semua, kalau kita masih ingat, ya, di mana roh orang mukmin mereka berada pada tengkuk burung
yang berterbangan di syurga, yang sarangnya di arasy Allah Ta'ala. Kat situlah ruh orang mukmin, ruh orang beriman. Okey, itu ada hadis sahih. Ini dikategorikan oleh Dr. Sulaiman Al-Ashqar sebagai hadis-hadis yang gharib dan ajaib daripada kategori hadis yang sahih. Ada je hadis yang sahih, dia gharib, dia ajaib, dia punya konten hadis tu, tapi dia sahih. Iaitu antaranya adalah roh, di manakah roh orang beriman ketika kematiannya. Jadi di situlah rohnya. Duduk dalam burung yang berterbangan, dari sarangnya di arasy, berterbangan dalam pepohonan syurga. Baik. Ada soalan? Masa tu Allah tanya kepada kita kan, Allah tawar kepada kita, apa yang kamu kehendaki. Gitulah. Ada satu riwayat tentang di manakah roh orang yang kafir. Ini riwayat yang bermasalah, yang pernah menjadi kritikan apa semua dululah. Telaga Baharut di Yaman. Memang ada riwayat, tapi riwayat itu tak sahih. Sejauh mana kebenaran dia wallahu alam, tapi telaga itu memang adalah di Yaman. Telaga itu memang ada di Yaman. Dikatakan di situlah tempat Allah mencampakkan roh-roh orang yang kafir, yang tidak beriman, sementara menunggu hari kebangkitan semula. Sila. Assalamualaikum. Dalam Al-Quran ada Allah sebut pasal jin dengan alien tu, dia ada related dengan tempat tinggal roh kita ya, bukan? Apa dia? Si jin dengan jin tu. Is it related dengan kita, tempat tinggal roh kita, bukan? Ada, bukan. Bukan, itu dalam satu bab yang lain. Si jin tu berkenaan apa kita kan? Ya. Dengan macam roh kita akan kembali ke tempat yang dipanggil si jin dan alien. Si jin untuk yang Allah murka, yang alien tu untuk roh yang Allah redha tu, bukan? Ada. Bukan yang itu. Itu ada perbahasan lain tu dalam surah apa tu? Ada word tu dalam Quran kan, si jin dengan alien. Ini kita bahaskan tentang ketika mana alam barzah. Barzah ni apa? Siapa tahu? Barzakhul la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Barzakhun ini pemisah. Dia satu alam yang transit. Kalau alam rahim, alam kandungan itu memang satu alam. Kita hidup sebenarnya di alam kandungan tu, tapi kita tak sedar, kita tak boleh nak ingat balik macam mana kita hidup 9 bulan dulu dalam alam kandungan. Seperti mana kita lupa macam mana kita hidup sebelum alam kandungan. Okey? Baik. Tak tahu masa kita nanti, sebab ketika mana kita di hari akhirat nanti pun kita lupa apa kita buat kat bumi ini sampai Allah kembali zahirkan kepada kita. Dengan demikian. Tapi ada beberapa perbahasan lain lah. Ada orang di alam barzah, bila sampai waktu asar dia nak solat, Allah bagi tahu tak ada solat dah, mati dah. Ini bukan dunia. Cerita-cerita macam ni menarik lah untuk kita bahaskan, untuk kita bincang. Tapi tak apalah, kita fokus dulu kepada ayat kita ini insyaAllah. Baik. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا. Ketika mana semua duk sujud, 11 bintang, bulan dan matahari keseluruhannya ada 13. Jadi 11 adik-beradik Yusuf, Yaqub dan ibunya semua sujud kepada Nabi Yusuf, menjadikan jumlah mereka semua adalah 13 orang. Inilah kata Nabi Yusuf, inilah mimpiku dahulu yang disebutkan di awal surah. Allah telah menjadikannya realiti. Ya. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku, telah memberikan aku kebaikan ketika ia membebaskan aku daripada penjara dan ketika membawa kamu dari tempat badui, iaitu padang pasir, ya, ketika mana dia dibuang dalam telaga dulu.
Sesungguhnya syaitan merosakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Ini juga kerja syaitan, memisahkan hubungan silaturahim, pergaduhan antara adik beradik. Begitu. Terutama kita ada ayah lagi ni, okeylah, alhamdulillah. Tak ada mak, tak ada ayah, selalulah jemput adik-beradik datang rumah. Okey. Selalulah Google Meet ke apa-apa, bina hubungan itu. Kerana antara kejayaan iblis juga adalah memisahkan antara suami dan isteri. Okey. Baik. Suami isteri pula. Dah habis cerita tadi. Iaitu antara adik-beradik. Inna Rabbi latifun lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku latif, amat halus. Amat halus apa latif ni? Amat lembut. Sebenarnya latif ni makna apa? Halus. Itu asal makna latif. Iaitu kerja Allah ni, dia sangat halus kepada apa yang ia kehendaki. Maksudnya apa? Orang buat konspirasi macam-macam, perancangan macam-macam atas dunia dan demi mendapatkan kekuasaan, kekayaan dan sebagainya, tetapi perancangan Allah Azza wa Jalla lebih halus. Ya. Contoh, puan-puan sekalian, tak ada siapa yang sangka Muhammad akan menguasai seluruh daripada tanah Arab semasa kewafatan baginda. Tak ada siapa sangka. Itu dia. Tapi sebab orang hanya melihat Nabi seorang yang low profile, akhlaknya baik, jujur, amanah, boleh harap buat kerja, tapi dia seorang yang low profile. Bukanlah satu orang yang terlihat dengan kegagahan karakteristik, tak ada. Tapi Allah bina perlahan-lahan daripada situ, sehingga akhirnya tak ada siapa pun sangka Nabi SAW akhirnya menguasai seluruh daripada tanah Arab. Baik. Khususnya semenanjung tanah Arab ketika kewafatannya. Itulah latifnya, sifat latif, kehalusan Allah Ta'ala dalam merancang sesuatu dari apa yang ia kendaki. Innahu huwal alimul hakim. Sesungguhnya ia maha mengetahui, lagi maha bijak, lagi maha bijaksana. Baik. Okey. Ada soalan? Ayat 101. Firman Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Tuhanku telah mendatangkan kepada aku atau telah memberikan kepadaku daripada kerajaan, kekuasaan, dan telah mengajarku, dan engkau telah mengajarku daripada ilmu mentakwil mimpi. Fatiras samawati wal ard. Engkaulah pelindungku di dunia dan di hari akhirat. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau pelindungku. Ya, Fatir ni maksudnya pencipta. Ya, baik. Tawaffani muslima. Ya, ini antara doa yang bagus kita amalkan. Tawaffani musliman. Maksudnya apa? Wafatkanlah aku sebagai seorang muslim. Wa alhiqni bis salihin. Dan letakkan aku bersama-sama dengan orang yang saleh. Baik. Macam mana nak jadi orang saleh? Masya Allah, tabarakallah. Kita duduk dengan orang lain, kita bercampur dengan orang lain, orang suka dengan kita, itu Masya Allah. Ya. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Anas ibn Malik, ia berkata Rasulullah bersabda, la yatamannayanna ahadakumul maut li dhurrin nazala bih. Janganlah seseorang daripada kamu, kata Nabi SAW, bercita-cita untuk mati dengan sesuatu mudarat yang diturunkan kepadanya. Fa in kana, janganlah kita minta mati pelik-pelik, itu jawapannya. Nabi tak bagi. Fa in kana wala, sekarang ni minta pada Allah, jangan mati wabak, jangan mati apa, jangan minta meninggal, jangan mati time sekarang ni susah kita. Fa in kana wala budda mutamanniyan al-maut falyaqul Allahumma ahyini. Kalaulah dia tidak dapat mengelak untuk daripada memohon kematian. Siapa perempuan sekalian? Yang Nabi maksudkan
orang yang tidak dapat mengelak daripada memohon kematian. Maksudnya, dia terpaksa memohon kematian. Siapa? Siapakah golongan ini yang dibenarkan untuk memohon kematian? Boleh sebenarnya. Hukum asal mohon mati haram. Tapi dibolehkan bagi beberapa kategori untuk dia memohon kematian. Siapa? Kalau itu yang terbaik untuk dia, kalau tengah sakit, mati adalah lebih baik pada dia daripada dia. Boleh tak kita sakit kita minta mati? Tak boleh. Kita hanya dibenarkan untuk memohon kematian bagi orang yang kita lihat derita sakit. Boleh. Kalau kita tengok satu orang derita sakit, kita boleh mohon jika kematian adalah lebih baik dan kerehatan baginya, permudahkannya ya Allah. Tapi bagi diri kita tak boleh. Siapa? Ada. Pertama, seorang pemimpin yang mana ia merasakan kematiannya akan menyelamatkan umat Islam. Ini dilakukan oleh Ali bin Abi Talib. Tahun ke-40 Hijrah, tahun kewafatan Ali dibunuh tu, selang beberapa hari sebelum tu, Ali pernah doa kepada Allah, ya Allah, jika kematianku ini memberikan kedamaian kepada kaum muslimin, matikan aku dalam kebaikan. Sebab Ali tengok pada masa itu kemelut politik dalam umat Islam terlalu mendadak. Perbalahan sana sini tak selesai. Dan Ali pun cakap sebahagian umat Islam sudah tidak menyukaiku sebagai pemimpin. Dengan demikian, ya, Allah betul wafatkan Ali dengan keadaan dibunuh, ya, oleh siapa dia? Ibnu Muljam, seorang guru Al-Quran. Demikian. Baik. Jadi kalau kita macam Ali tak apalah. Ketua kampung tak boleh. Ya, ketua kampung doa minta mati, ya Allah matikanlah aku. Nak buat macam mana? Pak Leman, Pak Seman semua dah tak suka aku. Nak orang muda. Tak boleh begitu. Kan? Imam masjid kalah bertanding pemilihan surau, minta mati tu, masuk dalam WhatsApp group. Kan? Elok saya mati je lah saya rasa. Tak payahlah. Itu tak sampai begitu. Baik. Siapa lagi? Ya. Siapa lagi yang dengan begitu pernah berlaku? Okey, bagi orang yang dirinya menjadi fitnah kepada umat. Dirinya menjadi fitnah maksudnya apa? Orang telah banyak menanggung dosa fitnah ke atas dirinya. Inilah yang berlaku kepada Al-Imam Al-Bukhari, dan ini juga yang difikirkan oleh Maryam alaihi salam, ibu kepada Isa. Sebab apa? Imam Bukhari, umat masyarakat tempat beliau telah pun terfitnah yang mana orang percaya yang beliau menyatakan Quran itu makhluk Allah. Jadi ramai dah orang termakan dengan fitnah ini sehingga gurunya sendiri. Maka dengan demikian Imam Bukhari mohon kepada Allah, kalau kematianku ini dapat menyelamatkan, ya, saudara-saudaraku daripada menanggung dosa atas fitnah yang mereka percaya, maka wafatkan aku. Dan tak lama Imam Bukhari keluar daripada Bukhara, jatuh daripada tunggangan kudanya lalu meninggal. Yang demikian, Maryam juga telah berfikir bagaimana aku pulang nanti, bagaimana aku pulang ke negeri asalku, ke tempat asalku dalam membawa satu zuriat. Orang akan fitnah aku berzina, orang akan fitnah aku melakukan keburukan. Ya ukhta Harun, ya, wahai saudara kepada Harun, maka na abuki mra'as sau'in, ya, bapa kamu bukanlah satu orang yang kami lihat buruk, tapi kenapa kamu jadi betul? Terfitnah. Sebab itu dalam surah Maryam juga pernah mengharapkan kematian, ya, gitu. Jadi kalaulah kita berada pada satu sudut terpaksa mengharap kematian, Nabi ajar doalah begini, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li, ya Allah hidupkanlah aku selama mana hidup adalah lebih baik untukku, wa tawaffani, dan wafatkanlah aku idza kanatil wafatu khairan li, sekiranya kewafatan adalah lebih baik untuk diriku. Begitu. Tapi untuk kategori tadilah, ya, sekadar hilang kerja, berat hilang kerja ni, tapi sekadar hilang kerja tu tak adalah sampai terpaksa
mohon kematian dan sebagainya. Baik. Tapi kita PKP ni, bukan negara kita je, negara lain pun sebenarnya. Banyak orang bunuh diri, banyak orang mati dan banyak orang mohon mati. Tapi tak mati. Wallahu alam, Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis akhir zaman. Antara yang Nabi SAW sebut, tidak akan berlaku kiamat sehingga munculnya satu situasi di mana orang mengharapkan kematian. Orang mengharapkan kematian. Wallahu alam apa maksudnya Nabi SAW sebutkan, tetapi semenjak 2 menjak ini kita memang melihat sama ada orang membunuh diri dengan kadar yang begitu ramai dan juga orang-orang yang mengharapkan akan kematian menimpa mereka. Okey. Baik. Okey. Ada soalan perempuan sekalian? InsyaAllah kita tamatkan di sini dulu kerana saya nanti ada satu lagi siri, insyaAllah kita akan tamatkan bahagian akhir iaitu siri lengkap kita untuk bulan ini, bulan 8 kita ada satu lagi kelas. InsyaAllah kelas terakhir kita bagi bulan Ogos ni nanti minggu hadapan. So kita akan tamatkan 30 hari bulan nanti insyaAllah kita akan tamatkan pengakhiran dan kesimpulan daripada surah Yusuf alaihissalam sebelum kita masuk surah Al-Kahfi. Baik. Ada soalan? Silakan. Ustaz, ini soal. Sila. Kenapa tak disebutnya berkenaan dengan saudaranya Abu Yamin tu penghabisan bapa dia masuk tu Ustaz, masuk ke Mesir? Tak disebut apa? Abu Yamin. Bunyamin sudah berada bersama Yusuf. Tapi tak disebut-sebut kerana bapa dia pun tak ada ke macam excited ke. Sebab poin cerita ni pertemuan Yusuf dengan Yaqub. Bunyamin tu memang tak terpisah lama. Bunyamin ni masa adik-beradik dia pergi Mesir tu Nabi Yusuf suruh tinggal. Ya. Dan kisah Bunyamin tak sama macam Yusuf lah. Okey. Yeah. Okey Ustaz. Baik. Ustaz. Ya, minggu lepas bolehkah kalau kita tadabbur mengenai qamis berkaitan dengan takwa dan iman? Contoh kejadian pertama ketika Yusuf alaihissalam ditolak ke dalam sumur dan pakaian bajunya dibawa pergi. Namun pakaian kerohaniannya, takwa dan iman masih bersama. Ini soalan ni, ini adalah tafsiran apa kita panggil sebagai bagaimana sesuatu situasi itu difahami oleh sebahagian cendekiawan, sebahagian ulama. Okey. Sebab pakaian ini juga Nabi pernah sebut pakaian keimanan. Kejadian kedua ketika bajunya dikoyak yang sama sekali tidak mengoyakkan ketakwaan dan imannya, malah ia menguatkan lagi. Ya, terakhir ketika bajunya diberikan kepada ayahnya dan ia menyembuhkan matanya. Memang Allah Azza wa Jalla menyembuhkannya, tetapi simbolik ketakwaan dan iman yang tinggi pada Yusuf. Pakaian. Sebab kita ini bukan dalam tafsir secara nas, tetapi ini adalah apa yang digali oleh sebahagian cendekiawan Islam khususnya dalam bidang tafsir. Pakaian ini menzahirkan nilai. Ya, sebab itu nilai seorang mukmin ini dia terzahir juga pada pakaian dia. Itu secara jelas. Begitu juga pakaian sering disebutkan sebagai pakaian keimanan. Begitu juga dalam hadis Nabi telah mengkhabarkan kepada Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu ketika Nabi hidup, Nabi kata apa? Kelak Allah akan memakaikanmu dengan pakaian khalifah. Maksudnya apa? Khalifah zaman tu tak ada pakaian khusus. Bukan raja zaman sekarang, sultan, tidak. Tetapi apa maksud pakaian di situ? Ya, jawatan itu. Dan Nabi kata, kelak ketika mana orang-orang munafik minta untuk kamu menanggalkan pakaian tersebut, maka janganlah kamu menanggalkannya, kata Nabi SAW kepada Uthman. Jadi, pakaian itulah. Pakaian. Ya, salah satu makna yang difahami oleh para ulama, qamis, pakaian adalah simbolik kepada ketakwaan. Begitu. Baik. Ada soalan? Apa ni nak tanya Pak Ustaz yang tadi keluar sikit daripada Yusuf ya. Yang tadi Ustaz kata Nabi Adam
kan Nabi Adam. Apa Nabi mana yang bagi 60 tahun, 40 tahun ekstra kat Nabi Daud tu? Okay. Kenapa? Mungkin bila Ustaz kata bila ruh-ruh bertaburan dan nampak kelebihan Nabi Daud macam mana lah dari segi rohnya. Okey. Apa kelebihan dibandingkan dengan Nabi-Nabi lain macam Nabi Yusuf, not even Nabi Muhammad sendiri. So kenapa Nabi Daud bagi pada Nabi Daud instead of yang lain-lain? salah satu yang zahir pada Nabi Daud ini adalah jalan cerita Nabi Daud ni. Kalau kita tengok masa dia remaja, dia dah jadi panglima perang. Dia bukan panglima perang lah, tapi dia one of yang begitu hebat dalam peperangan, Nabi Daud. Kalau kita tengok masa remaja, dia antara yang masuk peperangan lawan kerajaan Jalut dan dia yang membunuh Jalut. Itu Nabi Daud. Kemudian dia diangkat sebagai raja, mewarisi bapa mertuanya. Okey, raja Talut meninggal. Daud kahwin dengan anak Talut jadi raja. Kemudian di tangan Nabi Daud alaihi salam, dia mencapai satu kemuncak kegemilangan kerajaan yang belum pernah dicapai sebelum itu. Kekuasaan Nabi Daud alaihi salam. Not even Nabi Sulaiman yang Nabi Sulaiman anaknya, dan selepas tu bila Nabi Sulaiman warisi barulah berkembang lagi. Tapi the first the world order punya government yang pernah wujud first adalah Nabi Daud alaihi salam, dan itu pun tak dapat dicapai oleh Namrud di Baghdad dulu. Namrud ni dia buat kerajaan di Babylon dulu kan, di Namrud. Jadi itu pun tak dapat dicapai juga oleh Namrud, tapi dia dicapai oleh Daud alaihi salam. Itu antara sebab dia. Antara sebab. Lepas tu kalau kita tengok Israel tu, bendera Israel pakai logo apa? Star of David kan. Logo Israel tu, 6 bucu tu kan, dia ada bintang tengah tu kan, lambang tu kan, itu Star of David. Dia ada kerajaan Nabi Daud dulu lah. Kerajaan Nabi Daud dulu, yes. Sebab tu Nabi Daud sangat terkenal dengan panggilan King David. Yes. Memang sebagai kerajaan sebab dia menguasai satu penguasaan, dan majoriti Nabi tak jadi raja, perasan tak? Majoriti Nabi hanyalah seorang rakyat di bawah satu kerajaan, satu pemerintahan. Nabi Isa lagi dah memang betul-betul marhain. Nabi Isa, tapi dia berdakwah gitu. Dengan Nabi SAW pun akhir baru Nabi dapat tubuhkan ke kerajaan. Baik. Okey, insyaAllah. Okey, jelas Alhamdulillah. Baik, insyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah merahmati usaha kita semua insyaAllah dalam memahami kalamullah, kalam yang paling mulia di alam ini, iaitu kalamullah Al-Quran. Mudah-mudahan semoga Allah merahmati usaha kita. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.